Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera yang saya hormati Puan Faridah binti Muhammad selaku pensyarah bagi mata pelajaran Pusat Kreatif Sastra Kanak-kanak. Baik, hari ini saya akan membentangkan nilai hasil karya kreatif lagu Rasa Sayang, di mana saya mewakili ahli kumpulan saya iaitu Adam Muhaimin bin Zaidi dan saya Amir Hakim bin Ahmad Nawawi. Baik, kita teruskan kepada pembentangan saya pada semester ini, di mana saya memilih lagu Tanya Sama Pokok. Bagaimana lagu itu adalah Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Tanya sama langit, apa sebab hujan? Nanti jawab langit, tanyalah awan. Awan nanti kata, aku kandung air. Sampai tempat sejuk, aku pun cair. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang. Campak satu batu, bayang pun hilang. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang. Campak satu bayang, campak satu batu, bayang pun hilang. Baik, kita teruskan. Kita tengok lagu yang telah dinyanyikan. Apakah maksud setiap rangkap? Rangkap pertama membawa maksud pokok merupakan diri sendiri, goyang merupakan diri yang goyah, angin merupakan ujian yang diberikan kepada diri sendiri. Dalam arti kata lain, dirinya goyah saat menerima ujian. Rangkap kedua, langit dan awan merupakan dirinya yang cuba muhasabah diri, cuba mencari di mana punca masalah yang dihadapi. Pada rangkap ketiga pula, membawa maksud jawapan yang diberikan oleh awan tadi merupakan jawapan yang membawa pada punca masalah yang dihadapi dan penyebab kenapa dihadapi masalah tu. Pada rangkap keempat, tengok dalam air merupakan tengok dalam air. Merupakan cuba melakukan cermin diri sendiri. Bila kita tengok dalam air, kita nampak diri kita sendiri. Nampak macam satu cermin, macam orang dulu pun dia orang tak ada cermin, dia orang tengok diri dia orang dalam air. Dan bayang-bayang merupakan cerminan masalah. Nampak bayang-bayang tu, itulah masalah yang dihadapi. Campak satu batu, iaitu batu ni umpamanya dalam penyelesaian kita selesaikan masalah tadi, merupakan jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Kita campak dekat bayang-bayang tu pun hilang. Maksudnya kita bila ada masalah, kita cari jalan penyelesaian, kita campak jalan penyelesaian kita tu, kita lakukan jalan penyelesaian, masalah tu pun akan hilang dan cuba maju ke hadapan menjadi diri sendiri yang lebih baik daripada diri kita yang sebelum ni. Okey, tema bagi lagu ini adalah sebuah masyarakat yang cuba untuk muhasabah diri. Persoalannya, persoalan tanggungjawab. Bertanggungjawab atas salah diri sendiri dan tidak menuding jari kepada pihak lain. Ya, kalau kita ada masalah, kita tengok masalah kita, kita cermin diri kita, apa masalah kita, selesaikan masalah kita sendiri. Jangan kita salahkan orang lain atas kesalahan diri kita sendiri. Persoalan keinsafan, bertanya kepada diri kita, di mana silap? Kerana pokok takkan bergoyang jika tiada angin. Betul. Kerana jika kita tidak tanya kepada diri kita sendiri, jika kita tidak tengok ke dalam air, kita tidak tengok pada cermin, kita tidak nampak kat mana salah diri kita. Kita hanya akan nampak salah orang lain saja. Itu adalah persoalan keinsafan dan persoalan kesabaran. Angin yang dimaksudkan dalam lagu tersebut adalah ujian yang hadir dalam hidup ni. Setiap manusia yang hidup mempunyai ujian yang tersendiri. Maka kita perlu bersabar dengan ujian yang kita hadapi. Jangan membandingkan ujian kita dengan ujian yang dihadapi oleh orang lain. Setiap orang, setiap insan mempunyai ujian yang Allah telah tetapkan untuk diri mereka, yang Allah sandarkan itu mengikut kemampuan insan-insan tersebut. Jadi kita perlu sabar seperti angin yang dimaksudkan dalam lagu tersebut.
Nilai adalah yang pertama saya ketengahkan nilai kejujuran kerana sentiasa jujur dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Nilai keberanian sentiasa berani menempuh segala ujian yang kita hadapi. Percaya dan terus percaya bahawa setiap ujian yang kita hadapi adalah atas kemampuan diri kita untuk kita mampu menghadapi itu. Jadi jangan takut dan terus berani untuk menempuhi ujian. Dan nilai kesabaran sentiasa bersabar dengan ujian yang daripada Tuhan kerana ingatlah setiap manusia akan menghadapi ujian antara kecil atau besar itu adalah urusan Allah. Yang penting kita terus bersabar dan dengan kesabaran itulah akan menjadikan diri kita dapat menempuhi ujian yang telah diberikan. Pengajaran daripada lagu ini adalah setiap apa yang berlaku mesti ada hikmahnya. Tak ada benda yang berlaku itu tanpa pengajaran, tanpa hikmah. Kerana apa? Bila kita cermin diri kita, bila kita tengok diri kita, bila kita dapat hadapi satu ujian itu, pasti selepas ujian akan ada pelangi. Kita akan dapat tengok kemanisan setiap ujian yang berlaku itu. Tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tiada punca masalah. Semua masalah yang Allah turunkan mesti ada penyelesaian kepada masalah itu. Jadinya kita sebagai seorang Muslim umumnya perlu yakin bahawa ujian yang Allah timpakan kepada kita akan mendewasakan kita dan akan ada penyelesaian, dan penyelesaian itu adalah hanya bagaimana kita selesaikan masalah tersebut. Adakah kita selesaikan dengan cara yang baik, dengan ajaran agama yang boleh kita rujuk, atau kita gunakan penyelesaian sebaliknya. Yang terakhir adalah masalah yang hadir dalam hidup kita merupakan alat yang menentukan kita pada masa hadapan. Di mana jika kita cekal, kita sabar menghadapi ujian yang Allah berikan, maka kita akan teruskan di landasan jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang kita akan menempuhi, kita akan menjumpai satu kemanisan di ujung. Kerana Allah telah menjanjikan setiap ujian yang hadir itu akan ada kemanisan, akan ada nikmat yang menanti. Jika tidak di dunia, maka di akhirat mereka akan menerima ganjaran. Kenapa? Masalah yang hadir itu ada penyelesaiannya. Tapi alat yang macam mana kita nak tentukan penyelesaian masalah itu bergantung pada diri kita. Jika baik kita pilih alat itu, maka baiklah penyelesaian jalan yang kita tempuhi. Jika sebaliknya, jika kita menggunakan jalan yang sulit, jalan yang tidak diredai oleh Allah, maka masalah yang kita cuba selesaikan itu akan digantikan dengan masalah yang lain pula. Nada kasih sayang dan nasihat. Nada ini kita dapat lihat intonasi pada lagu. Lihat dalam air ada satu bayang, campak satu batu, bayang pun hilang. Di mana memperingati kita akan setiap manusia akan sentiasa ada masalah tersendiri dan masalah itu dapat diselesaikan dengan hanya seketul batu yang kita pegang dan kita campak pada masalah itu. Carilah batu yang di mana bernilai besar seperti permata, dan jangan pula mencari satu batu yang tidak ada nilai seperti batu yang ibarat batu buangan. Bentuk gaya bebas dan tidak mempunyai rima, kerana lagu ini tidak terikat dengan rima hujung dan sebaliknya rima tengah. Dia hanya adalah satu lagu yang bebas. Gaya bahasa personifikasi iaitu memberi sifat kepada benda bukan hidup seperti pokok, angin, air, bayang-bayang, yang tidak lain, tidak mempunyai mulut untuk berkata-kata dan bertanya. Latar, kita pergi pada latar masyarakat. Menceritakan sebuah masyarakat yang cuba muhasabah diri, melihat diri sendiri dan menyelesaikan masalah yang masyarakat itu hadapi. Sebuah masyarakat yang mendapat tahu di mana silapnya iaitu nampak bayang-bayang dirinya. Yang dikatakan, batu yang dicampak bertujuan bahawa dirinya cuba untuk mengubah nasib dengan bangkit dan cuba baiki diri hingga tidak nampak lagi bayang-bayang dirinya. Baik, sekian saja pembentangan saya pada hari ini.
Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada Allah, tapi disandarkan atas kelemahan saya sendiri. Saya dan adik ipar saya Muhammad Adam Muhaimin menyusul sepuluh jari memohon kemaafan sekiranya ada tersalah kata dan tutur bahasa dalam penyampaian saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.